Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, petang ni cikgu akan sambung lagi berkaitan bab 3 pendakuran logik di bawah subtopik bagaimanakah membentuk hujah deduktif yang sah bagi satu situasi, dengan fokus kali ini ialah pada bentuk yang ketiga. Baik, mari kita lihat soalannya. Baik, bentuk 3 dia hampir sama dengan bentuk yang kedua. Cuma bezanya pada premis 2 dan kesimpulan. Bentuk 3 dia ada perkataan, penambahan perkataan penafian seperti bukan, tidak, lebih kecil, lebih besar, tidak sama dengan, dan sebagainya. Dan kita akan lihat berdasarkan contoh-contoh sekejap lagi. Baik, bentuk 3. Rumus bentuk ketiga, premis 1, jika P maka Q. Premis 2, bukan Q adalah benar. Kesimpulan, bukan P adalah benar. Bermaksud pada premis nombor 2 dan kesimpulan kita perlu menafikan pernyataan P dan pernyataan Q pada premis yang pertama. Baik, mari kita lihat contoh. Premis 1, jika sebuah poligon adalah sebuah oktagon, maka poligon itu mempunyai 8 sisi. Premis 2, poligon Q tidak mempunyai 8 sisi dan kesimpulan poligon Q bukan sebuah oktagon. Baik, dari premis 1 kita dapat tentukan P dan Q. Seperti bentuk kedua, selepas perkataan jika dan sebelum perkataan maka, di situ adalah pernyataan P. So, sebuah poligon ialah sebuah oktagon. Ini adalah pernyataan P. Dan poligon itu mempunyai 8 sisi adalah pernyataan Q. Baik, pada premis 2, jika kita merujuk kepada rumus bukan Q adalah benar, bermaksud kita perlu menafikan pernyataan P. Okey, pernyataan asal P ialah poligon itu mempunyai 8 sisi. Untuk menafikan pernyataan itu, kita tambah perkataan tidak. Dalam kes ini kita tambah masukkan perkataan tidak. Jadi jawapannya akan menjadi poligon Q tidak mempunyai 8 sisi. Saya highlight di sini, kita tambah perkataan tidak dalam pernyataan Q. Okey. Ini jadi bukan Q. Premis 2 ialah bukan Q. Dan pada kesimpulan kita menafikan pernyataan P. Pernyataan P ialah sebuah poligon ialah sebuah oktagon. Jadi untuk menafikan pernyataan ini kita letakkan perkataan bukan. Poligon Q. Sebelum itu sebuah poligon kita gantikan dengan poligon Q sebab telah digunakan pada premis nombor 2. So poligon Q bukan sebuah oktagon. Jadi kita masukkan perkataan bukan. Okey, untuk hujah bentuk ketiga kita perlu menafikan pernyataan P dan pernyataan Q. Okey, kita tengok contoh yang berikutnya. Contoh ke-8. Jika hari ini 31 Ogos, maka hari ini Hari Kebangsaan Malaysia. Premis 2, hari ini bukan Hari Kebangsaan Malaysia dan kesimpulan hari ini bukan 31 Ogos. Okey, kalau kita rujuk balik rumus hujah bentuk ketiga, selepas perkataan jika pada premis yang pertama, hari ini 31 Ogos, kita takrifkan sebagai P, maka hari ini Hari Kebangsaan Malaysia, hari ini Hari Kebangsaan Malaysia kita takrifkan sebagai Q. Jadi untuk premis nombor 2, kita perlu menafikan pernyataan Q. Hari ini Hari Kebangsaan Malaysia, bila kita nafikan, dia akan menjadi hari ini bukan Hari Kebangsaan Malaysia. Kita tambah perkataan bukan. Okey. Jadi begitu juga dengan kesimpulan. Pernyataan P, hari ini 31 Ogos, bila kita nafikan, dia akan menjadi hari ini bukan 31 Ogos. Cuma untuk hujah bentuk ketiga, kita perlu menafikan saja hujah P dan hujah, pernyataan P dan pernyataan Q. Okey, tengok contoh yang berikutnya. Contoh yang ke-9. Jika set A, premis 1, jika set A mempunyai n unsur, maka set A mempunyai 2 kuasa n subset. Premis 2, set A tidak mempunyai 2 kuasa 3 subset. Kesimpulan, set A tidak mempunyai 3 unsur.
Okay, seperti biasa, selepas perkataan jika dan sebelum maka, set A mempunyai N unsur, kita tarifkan sebagai P, dan selepas perkataan maka, set A mempunyai 2 kuasa N subset, kita tarifkan sebagai Q. Untuk premis nombor 2, kita perlu nafikan pernyataan Q. Okay. Pernyataan Q yang asal, set A mempunyai 2 kuasa N subset. Untuk menafikan, kita tambah perkataan tidak. Okay, kita tambah perkataan tidak dan kita disebabkan premis 2 dia gantikan N dengan 3. Okay, set A tidak mempunyai 2 kuasa 3 subset. Jadi untuk kesimpulan, set A mempunyai N unsur. Yang pertama, kita kena nafikan set A tidak mempunyai N unsur. Tetapi N di sini digantikan dengan 3. Jadi ayat ayat pernyataan yang sebenar ialah set A tidak mempunyai 3 unsur kerana N telah digantikan dengan 3. Baik, mari kita tengok. Okey, ini adalah contoh-contoh untuk hujung bentuk ketiga dan seterusnya kita tengok contoh soalan. Okey, jika soalan pertama, jika sebuah poligon ialah sebuah oktagon, maka poligon itu mempunyai 8 sisi. Premis 2, poligon Q tidak mempunyai 8 sisi. Kesimpulan, okey, kita isi tempat kosong tersebut. Baik, yang pertama kita tandakan dulu P, itu sebuah poligon ialah sebuah oktagon. Ini ialah pernyataan P dan pernyataan Q ialah poligon itu mempunyai 8 sisi. Okey, ini adalah pernyataan Q. Premis 2, soalan ini telah menafikan pernyataan Q. Poligon Q tidak mempunyai. Okey, dia tambah perkataan tidak mempunyai 8 sisi. Jadi apa yang kita perlu buat untuk kesimpulan ialah kita perlu menafikan pernyataan P. Baik. Okey, jadi untuk menafikan pernyataan P, sebuah poligon, sebelum itu sebuah poligon telah ditukar kepada poligon Q. Jadi kita gunakan poligon Q. Jadi poligon Q, pernyataan asal adalah sebuah oktagon. Jadi untuk menafikan dia, poligon Q, kita masukkan perkataan bukan sebuah oktagon. Okay. Perkataan yang menafikan dia tidak semestinya tidak, tapi boleh berupa tidak, bukan, tidak sama dengan dan sebagainya. Okay, jadi jawapan kita ialah poligon Q bukan sebuah oktagon. Okay, kita tengok soalan nombor 2. Premis 1, jika X adalah faktor bagi Y, maka Y boleh dibagi tepat dengan X. Premis 2, Y tidak boleh dibagi tepat dengan X. Jadi, langkah pertama yang saya buat ialah kita takrifkan dulu P. So, X adalah faktor bagi Y dan Y boleh dibagi tepat dengan X ialah pernyataan Q. Pada premis nombor 2, soal ini menafikan pernyataan Q. Y tidak boleh dibahagi tepat dengan X. Dia tambah perkataan tidak. Jadi, kita juga perlu menafikan pernyataan P. Okay. So, untuk menafikan pernyataan P, kita boleh guna perkataan tidak ataupun bukan, ataupun kita mengikut ayat yang sesuai. So, jadi jawapannya X bukan faktor bagi Y. Kan? Faktor bagi Y. Okay. Kita masukkan perkataan bukan di sini. Okay, kita masukkan perkataan bukan. So, X bukan faktor bagi Y. Bermaksud kita menafikan pernyataan P. Okay, seterusnya soalan nombor 2. Nombor 3. Okay, soalan nombor 3. Premis 1, jika punca kuasa 2X sama dengan 4, maka X sama dengan 16. Okey, sudah ada tertinggal kat sini. Okey. Premis 1, jika punca kuasa 2X sama dengan 4, maka X sama dengan 16. Premis 2, X tak sama dengan 16. Okay, kesimpulannya,
Okay, kita perlu menafikan pernyataan P. Okay, sebelum tu saya tandakan dulu punca kuasa X sama dengan 4 ialah P, X sama dengan 16 ialah Q. Jadi yang ini penafian untuk Q, jadi ini adalah bukan Q. Okay, jadi untuk menafikan P, okay, untuk menafikan P, kita boleh tulis X, punca kuasa X tidak sama dengan 4. Okay, disebabkan komputer ni tak boleh guna simbol. Okay, saya guna tangan lah. Sorry. Sekejap. Okay. So, punca kuasa 2X tidak sama dengan 4. Okay. So, kita nafikan pernyataan P. Okay. Seterusnya, soalan yang keempat. Jika satu poligon mempunyai dua pasang sisi yang selari, maka poligon itu ialah segi 4 selari. Okay. Dikosongkan premis nombor 2. So, kita diberikan kesimpulan poligon K tidak mempunyai dua pasang sisi yang selari. Okey, baik. So suatu poligon mempunyai dua pasang sisi yang selari. Ini adalah pernyataan P dan poligon itu ialah segi 4 selari. Ini adalah pernyataan Q. Okey, pada kesimpulan soalan ini telah menafikan pernyataan P. Satu poligon digantikan dengan poligon K tidak mempunyai dua pasang sisi yang selari. Maka jawapan kita untuk premis 2, kita perlu menafikan pernyataan Q. Poligon K bukan segi 4 selari. Okey. So kita masukkan perkataan bukan di sini. Okey. Untuk kesimpulan pun sama, dia masukkan perkataan tidak. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan nombor 5. Jika segitiga EFG bersudut tegak, maka segitiga EFG mempunyai sudut 90 darjah. So pada premis 2 dikosongkan. Kesimpulan, segitiga EFG tidak bersudut tegak. Okey, so kita tanda dulu. Segitiga EFG bersudut tegak, ini ialah P. Dan segitiga EFG mempunyai sudut 90 darjah, ini ialah Q. Okey, kesimpulan dia menafikan pernyataan P. Segitiga EFG tidak bersudut tegak. Okey, kita tambah perkataan tidak dalam pernyataan P. Jadi untuk premis nombor 2, segitiga EFG mempunyai sudut 90 darjah, jadi kita perlu tambah perkataan tidak. Okey, jadi kita tambah di tempat yang betul lah, jangan tambah di tempat yang salah. Okey. Okay, jawapannya ialah segitiga EFG. So kita tambah perkataan tidak di sini sebab kita nak menafikan dia tidak mempunyai sudut 90 darjah. Okey, so saya tambah kat sini 90 darjah. Okey, kita dah tambah tadi perkataan tidak sebab kita perlu menafikan pernyataan P. Okey, dan seterusnya kita ke soalan yang terakhir. Soalan 6, premis 1, jika seorang calon lulus peperiksaan SPM, maka dia lulus bahasa Melayu. Premis 2 dikosongkan. Kesimpulan, calon X tidak lulus peperiksaan SPM. Baik,
seperti biasa, saya akan tandakan terlebih dahulu P, seorang calon lulus peperiksaan SPM. Ini ialah P dan dia lulus bahasa Melayu ialah penyataan Q. Dan kesimpulan, calon X tidak lulus peperiksaan. Ini adalah bukan P. Okey, dia menafikan pernyataan P dan ditambah dengan tidak, dan seorang calon digantikan dengan perkataan calon X. Jadi kita akan menggunakan pakai calon X juga untuk premis yang kedua. Jawapannya calon X tidak lulus bahasa Melayu. Dia kita gantikan dengan calon X, lulus kita nafikan tidak lulus bahasa Melayu. Jadi ayat yang betul, calon X tidak lulus bahasa Melayu. Okey, so kita dah nafikan pernyataan ini dengan meletakkan perkataan tidak di dalam pernyataan P tadi. Okey, saya harap 6 soalan dan 3 contoh dapat membantu murid-murid untuk menjawab soalan ini. So, selamat berjaya.